سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Jadi Abu nak wayak sikit sini dalam masalah pengajian kita ni. Pengajian kita ni orang panggil pengajian fiqh. Nah, pengajian fiqh. Bila kata kita ngaji fiqh ni, sikit sebanyak kita kena reti dalam masalah apakah asal daripada fiqh ni, hukum ni. Bila kita boleh dapat menghukum sendiri, kita dapat menghukum sendiri, kita boleh ambil akal kita guna, kita boleh ambil hukum. Bila ni orang panggil kaedah fiqh, qawaidul fiqhi orang panggil. Kaedah fiqh. Bila kita tahu kaedah fiqh ni, apa saja masalah. Apa saja masalah bila orang tanya kita boleh jawab. Walaupun kita mengaji sikit je, tak pakai ngaji mana 3 tahun je. Tapi ikut orang tanya, ikut orang tanya apa dia boleh jawab sebab dia faham kaedah fiqh. Macam kita ni mengaji gitu tak apalah ni, kita sikit sebanyak kita boleh ingat masalah-masalah tu. Tapi bagi orang yang ingat kaedah fiqh ni, macam orang mengajar ni, dia kena reti kaedah fiqh ni baru dia boleh bawa masalah. Kalau tak baca betul, nak bawa masalah tak boleh. Nah, jadi sini dia kata, ni Abu tengok sini daripada Imam Al-Qurafi. Imam Qurafi daripada kalangan tabi'in, dia ambil dalam kitab Az-Zahirah, dalam kitab dia kata kullu fiqhin lam yukharrij ala al-qawaid falaysa bi syai'in. Kalaulah fiqh, tiap-tiap hukum fiqh ni tidak diambil atas kaedah dia, maka dia bukanlah daripada sesuatu hukum hakam dalam Islam. Kita nak ambil hukum dia tak boleh, maka kena ambil kaedah dia. Jadi kaedah fiqh ni Abu nak royak sini biar kita ingat sikit sebanyak. Lama-lama sekali royak kaedah-kaedah, mudah-mudahan dengan kaedah yang Abu sampaikan nanti boleh kita, orang tanya masalah kita boleh jawab. Hukum berlaku ni dia kena ada 5 yang kita awal-awal orang panggil dalam masalah ni qawaidul kubra, kaedah yang besar-besar. Ada 5. Satunya amalu binniat, amal dengan niat. Sebab itu kalau kita kata ni niat, amal dengan niat, iaitu niat. Kalau kata apa? Orang buat haji. Kalau buat haji ni dia buat dah, dia tawaf di Baitullah. Tawaf di Baitullah ni tadi dia ada niat. Niat apa? Niat buat haji ataupun buat niat umrah. Umrah dia kena tawaf, haji pun dia kena tawaf juga 7 kali pusing. Tapi niat dia tadi untuk buat haji, maka dapat pahala buat haji. Tapi kalau orang ni dia ni pusing juga, tapi sebenarnya dia ni bukan pusing untuk tawaf. Dia pusing sebab apa? Dia jatuh. Dia jatuh, maka dia pusing atas jalan apa? Jalan mencari. Jalan mencari. Apa dia boleh tak pahala? Dia boleh tak tadi pahala umrah? Boleh tak pahala dia buat umrah tadi, tawaf dia, haji dia tadi? Tak boleh dah lah. Sebab dia bergantung pada niat. Aku ni pusing ni sebab apa? Tu orang panggil kaedah. Lepas tu kalau kita kata kita buat apa-apa, niat kita bukan lagu tu. Niat kita lagu ni. Sebab itu orang nak hukum kita tak boleh. Fiqh ni bukan kita hukum orang. Kita untuk kita dia sendiri. Orang nak hukum orang tak boleh. Melainkan telah cerak-cerak. Mana? Ni semaya. Tapak kaki dia ada cak. Kita kena, mu tak sah semaya, kena semaya mula. Kaki mu ada cak ni. Tak apalah tu, kita boleh tegur je. Adapun kita dalam diri dia kat mana-mana tadi kita tak tahu. Dia sah diri dia, batal diri dia sendiri yang tahu. Supaya kata kalau orang kata dia semayang, lepas semayang tadi kita tengok, kita perhati jauh, kita nampak dia semayang 3 rakaat. Kok mana ni? Kita nampak. Ni kaedah yang kedua, al-yaqin la yazalu bi syakkin. Ni kaedah yang kedua. Yakin dia tak menghilangkan dengan syak yang mari datang dalam hati kita. Yakin supaya orang ni dia sembahyang 3 rakaat. Apa ni? Mana kata kena ingat, yakin ni apa saja mari pada kita atas wajah syak, lolek dalam hati kita tu, bila tadi kita yakin, maka kena guna yakin. Sebab itu yang mengaji dulu, orang ni dia ada semayang, lepas tu dia aku ni ada semayang tak ada semayang. Dulu kita ngaji dia, ada batal ke tak batal? Batal ke tak batal semayang? Kena pakai tak batal.
Tu kaedah dia, orang panggil kaedah. Yakin ni dia tak menghilangkan bila mari syak dalam hati kita. Orang ni contoh kata orang. Kita mu sembahyang 3. Aku sembahyang 4. 3, aku tengok mu 3. Aku sembahyang 4. Dia yakin diri dia. 3 boy. Ada yang kata 3, 2 orang kata 3. Apa? Pasal dah tu. Ke dia nak sembahyang semula? Dia tak kena sembahyang semula lah. Sebab dia yakin dia tu menang. Yakin dia menang. Itu kaedah. Lepas tu yakin, orang panggil kaedah fiqh ni untuk diri kita, bukan untuk hukum orang lain. Lepas tu yang keempat, la darara wa la dirara. Apa dia? Satu benda yang mudarat pada diri kita, kita tak boleh ajak orang lain untuk buat benda tu. Contoh kata apa? Kita ni tak pandai berenang. Contoh kata, tak pandai berenang. Kalau kita terjun air, matilah kita. Adatnya matilah. Lemahlah kita. Lepas tu kita apa? Kita nak suruh siapa? Orang lain pula. Orang lain hak kita tahu kata dia tak pandai berenang. Tak apa, terjun. Kita ni tahu dah kita tak pandai berenang, kita tak sel lah. Kita pasal mudarat untuk diri kita, kita tahu ni dalam. Lepas tu situ ada apa? Ada buaya. Ataupun ada benda bahaya, bawah tu ada kaca ke. Kita tahu dah. Kita tahu mana mudarat untuk diri kita. Tahu dah. Lepas tu kita buat apa? Jangan beri mudarat orang lain. Nak terjun. Benar tak apa. Tak boleh lagu tu. Kita kena lari juga. Barang yang mudarat bagi diri kita, kita jangan sampai orang lain bawa mudarat hati. Situ. Lepas tu yang keempat, al-musyaqqatu tajlibu taysir. Al-musyaqqatu tajlibu taysir. Apa? Kesulitan membawa kepada kemudahan. Benda yang payah weh, dalam usul macam dalam agama kita jadi payah. Tak payah. Ada jalan untuk pelepas benda tu. Kacing, aku terkacing nak buat talih ni. Sebenarnya ada yang boleh membuat kita lepas. Mana? Contoh kata kita musafir. Musafir. Bila musafir nak semayang apa? Zuhur lagi kena beradu. Bawa kereta pula, asar kena beradu pula dah. Lepas tu bawa lagi maghrib. Lepas maghrib isyak pula dah. Orang panggil apa? Musyaqqah, payah weh. Dia membawa kepada kemudahan. Mana mudah? Iaitu boleh semayang jamak. Lepas tu itu yang zahirnya lah. Ada pun yang benda yang lain begitu juga. Satu benda yang kita tak nak buat tak boleh, kacing dah. Sebenarnya dimudahkan. Asal benda tu tak diharaikan oleh Al-Quran dan hadis. Tidak ada tegahan. Lepas tu yang kelimanya, 5 perkara dia pun ayat ni. Al-adatul mahkumah. Ini orang panggil usul fiqh. Adat, satu adat dia boleh dijadikan hukum juga dalam kaedah fiqh, ambil hukum dalam Islam kita ni tadi. Mana adat? Kalau orang kata masalah ni dalam ni ada cerita juga. Jilid pertama, buat tahlil, baca kulhu 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, baca talqin. Tu deh. Lepas tu apa? Bagi makan orang, kenduri kendara. Banyak perkara tu. Lepas tu kita tengok asal mari mana. Kalau kita kata tahlil ni, nanti belakang tu lah akan cerita panjang. Dia ambil daripada Yaman tu. Lepas tu ambil daripada Indonesia tu. Sebab kita ni ke apa? Malaysia ni sembah apa? Sembah tokong lagi, Hindu. Malaysia Hindu, Singapura Hindu. Indonesia tu Hindu lagi. Tapi mari orang Yaman. Muhammad Ibn Qasim mari Yaman, daripada Yaman itulah mari tubik 5 orang. Orang panggil Sunan orang panggil Sunan Wali Songo, Wali Sembilan. Ni asalnya Islam dalam Nusantara ASEAN kita ni. 9 orang ni. Dia mari di situ, lepas tu dia tengok orang Hindu ni, sudah. Perangai pelik-pelik weh. Ada wayang kulit lah, ada lah celong situ bercelong sini. Apa nak masuk Islam baik ni? Adat orang sini baik ni. Lepas tu nak buat lagu mana? Maka adat tu tak boleh ditinggalkan, maka akan menyebabkan permusuhan, bala, bunuh dan sebagainya. Bahaya akan bawa mari situ. Tani la dirara wala dirara. Kaedah yang kedua, balik kat situ pula. Bila mana kita tu kena pakai adat ni, kena pakai. Adat ni boleh jadi hukum juga. Dibolehkan dalam Islam kita. Itu panjanglah lagi lah.
Nah, jadi mana kata kena ingat, niat kita kena tahu. Apa saja yang memalingkan niat kita menjadikan hukum tu jadi apa? Boleh. Hukum tu jadi tak boleh. Hukum tu jadi sunat. Hukum tu jadi haram dengan niat. Lepas tu yakin, dengan sifat kita yakin tu tadi, walaupun mari apa saja syak dalam diri kita, maka syak tadi tak diambil kira. Semaya. Kita semaya 4 ke 5, 4 ke 5, 4 ke 5. Ada kaedah bawa lah ambil jadi 4 ke 5, 3 ke 4, 3 ke 4. Maka kita kena ambil yang 3. Itu kaedah, ada kaedah jugalah. Tapi bila kita yakin, orang tengok kita, 1, 2, 3. Lah nak buat salin dah. Mu semayang 3, 4. Dia yakin, kita yakin. Kita yakin kata kita semayang 4. Maka pergilah 4 tu. Tu. Lepas tu la darara wala dirara. Makna kata barang bahaya pada diri kita, kita jangan bawa kepada orang lain, bawa bahaya juga. Apa saja hukum nampak kata benda ni mudarat, maka jangan mudaratkan jadi satu hukum syarak pula. Mudarat benda ni, mu tak boleh juga mu tak boleh juga tak boleh, bukan lagu tu. Lepas tu al masyaqqatu yajlibul taisir. Yajlibut taisir. Kepayahan dia boleh bawa kepada kemudahan. Ada satu-satu kepayahan ada dalam hukum, maka dia boleh jadi kemudahan. Tengok babi ni tak boleh, tapi bila sampai satu peringkat boleh makan. Tak ada barang nak makan dah, bawa pada mati, maka boleh makan babi. Tapi sekadar untuk makan menghilangkan daripada mati, boleh hidup dah cuk. Nak rasa sedap makan sampai kenyang bulat ting perut, okey dia. Maka dia bolehkan. Arak, contoh kata arak haram, tapi ada sampai tobit ataupun bomo, dia kata mu kena makan segelas, kalau tak mu nyakit tak siap, dibolehkan. Dibolehkan. Tu orang panggil al musyaqqatu tajlibul taisir. Benda yang payah tapi dia ada jalan untuk jadi mudah. Itu kaedah dia. Dan lepas tu al-adatu mahkumah, iaitu barang-barang jadi adat satu-satu tempat, maka dia jadi hukum juga. Cuba kata adat jadi hukum. Cuba kata bepa dia orang darat. Contoh kata darat lah sana tu. Bila kata darat, orang Kabi atas tu lah. Tapi tiba-tiba menikah orang mana? Orang bukit. Bila orang bukit cara hidup tak serupa. Lepas tu cara berapa? Nafkah bini tu pula. Ataupun kata kita ni orang sesak, kita nikah dengan orang kaya. Pak orang kaya ni makanan dia satu hari baik no. Dia kena makan ni. Tu orang panggil adat bagi diri dia. Kita kena sara atas rupa dia. Kita nak sara supaya kita sesak, makan semakau, minum air, setara ni, makan setara ni padan, nak sara dia, setara tu. Tak boleh. Hukum tak boleh. Kita setara ni, tapi adat orang ni baik no. Bini kita, contoh kata bini tadi, adat dia baik tu, maka kita kena ambil adat dia ni, ambil hukum untuk diri kita. Kita sara dia kena cara tu. Dia ni jenis pakai gelar, pakai baju jenis mahal-mahal. Dia nak pakai baju jenis murah-murah tak boleh. Maka kita kena ambil hukum tu, kena letak diri kita tu. Sebab itu kena kupu dalam masalah kahwin, kena tengok kupu. Kupu mana? Sung patut tak dia ni dengan dia ni. Sung patut tak? Kalau tak patut, tak boleh tak kupu, tak sah. Akad nikah tak boleh. Tu masalah nikah nantilah belakang tu deh. Mudah-mudahan sikit sebanyak qawaidul fiqh, orang panggil qawaidul kubra, kaedah yang besar dalam fiqh kita ni, iaitu 5 ni tadi. Mudah-mudahan nanti Abu akan ulang-ulang semula, lepas tu akan tambah-tambah yang lain pula. Mudah-mudahan kita akan ingat, lepas tu bila orang tanya masalah, kita boleh jawab selalu. Kaedah fiqh ni lah yang penting sekali. Kitab ni nak tebal 3-4 jilid tak ada masalah. Kalau sejilid 2 jilid pun, tapi kita fiqh ni kita reti, kaedah ni kita reti, maka kitab banyak mana pun kita boleh baca. Mudah-mudahan habis belajar banyak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah rabbil alamin. الرحيب الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علم